Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita masih lagi dalam bab 6 jadual berkala, tapi kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu campuran. Okey. Jadi subtopik pertama kita belajar tentang unsur, okey. Hari ini kita akan belajar tentang campuran. Baik, apa itu campuran? Okey, apa itu campuran? Tengok yang pertama, diberikan maksud dan campuran. Okey. Di campuran itu apa? Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bergabung secara fizikal. Okey. Jadi itulah dia maksud campuran. Maknanya katakan kita ada dua unsur. Okey. Unsur hidrogen, katakan kita ada dua unsur. Okey, katakan kita ambil hidrogen. Tak nak, saya tak nak hidrogen. Kita ada, katakan kita ada zinc. Okey, unsur zinc. Kemudian kita ada unsur sulfur. Okey, unsur sulfur. Kita ambil, kita campurkan dua-dua dan betul kita kacau. Okey, kacau. Kita gaulkanlah. Jadi itu adalah campuran. Okey, itu namanya campuran. Ataupun dia kata dua atau lebih sebatian. Okey, sebab dia kata kat sini terdiri daripada dua atau lebih unsur atau dua atau lebih sebatian. Okey, tadi kalau zinc dengan sulfur tadi dua atau lebih unsur yang bergabung secara fizikal. Okey, kita campurkan, kita kacau. Itu bergabung secara fizikal tu kita kacau, fizikal sahaja. Okey, jadi itu campuran. Ataupun dua atau lebih sebatian. Okey, kalau dua atau lebih sebatian macam mana? Contohnya macam gula. Gula adalah sejenis sebatian. Okey, kita campurkan dia dengan air. Air pun sejenis sebatian. Okey, lepas tu kita kacau. Okey, jadi bila kita campurkan air dan gula, dua sebatian kita kacau, itu namanya bergabung secara fizikal. Jadi kita telah membentuk campuran. Okey, jadi campuran gabungan daripada dua atau lebih unsur ataupun dua atau lebih sebatian yang bergabung secara fizikal. Okey, sekarang kita tengok kimia. Okey, sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia unsur-unsur atau sebatian-sebatian yang bercampur tidak berubah kerana tiada bahan baru dihasilkan. Okey, jadi bila kita campurkan dua atau lebih unsur ataupun dua atau lebih sebatian, kita gabungkan secara fizikal, tiada perubahan dari segi sifat-sifat kimia. Okey, kenapa tak ada perubahan? Kerana campuran ini tidak akan menghasilkan bahan yang baharu. Okey? Okey, boleh diasingkan kepada komponen-komponennya melalui kaedah fizik. Okey, jadi kita boleh asingkan dia balik. Okey, katakan gula dengan air, kita campurkan. Okey, kita buat campuran gula dan air. Okey, lepas tu kita boleh asingkan balik. Okey, kita boleh keringkan air tu. Okey, kita sejatkan air tu, kita akan dapat balik gula. Jadi maknanya itu kaedah fizik yang kita boleh asingkan semula. Okey, itulah maksud dia. Baik, sekarang kita nak sambung campuran. Okey, campuran. Okey. Macam mana contoh campuran? Okey, sekarang kita tengok macam mana cara kita gabungkan dua unsur secara fizikal. Okey, katakan kita ada unsur A. Okey, unsur A. Kita ada unsur B. Okey, kemudian kita campurkan unsur A dan unsur B, kita akan dapat campuran unsur A dan unsur B. Jadi kalau awak tengok, okey, kalau awak tengok kat sini, semua atom dia, okey, semua atom ni tidak ada yang berdekatan. Semuanya duduk jauh-jauh. Maknanya dia bergabung secara fizikal sahaja. Kalau bergabung secara kimia, atom ini akan melekat-lekat sesama mereka. Okey? Jadi sekarang ni dia kekal single macam ni. Di sini single,
Di sini single, dia terasing-terasing. Di sini bila kita campurkan masih kekal terasing. Tidak ada yang bercantum. Okay? Jadi bila kekal single seperti ini, tiada yang bercantum-cantum, maknanya kita panggil ini sebagai satu bergabung secara fizikal. Okay? Bergabung secara fizikal. Bila bergabung secara fizikal, kita boleh pisahkan juga secara kaedah fizikal. Okay? Jadi bila bergabung secara fizikal, maknanya tiada bahan baharu dihasilkan. Okay? Unsur A kekal unsur A, unsur B kekal unsur B. Okay, apa contoh? Okay, apa contohnya? Udara terdiri daripada gas karbon dioksida, oksigen, nitrogen, gas nadir dan wap air. Okay? Jadi udara adalah sejenis campuran. Okay, dicampuran. Okay? Air laut. Okay, air laut. Okay, ini gambar air laut. Air laut juga sejenis campuran. Okay, iaitu air dan garam. Okay, air dan garam. Kita boleh pisahkan balik air dan garam daripada air laut. Kemudian alloy. Alloy adalah campuran unsur-unsur logam yang berlainan. Okay? Jadi alloy juga ialah contoh campuran. Maknanya dia bercampur. Okay? Beberapa unsur bercampur, unsur-unsur logam bercampur dan kita boleh pisahkan dia balik. Okay? Baik, sekarang kita tengok kepada kaedah pengasingan campuran. Okay? Jadi kita kata campuran ialah gabungan dua atau lebih unsur ataupun dua atau lebih sebatian yang bergabung secara fizikal dan boleh juga dipisahkan kembali melalui kaedah fizikal. Okay? Jadi bagaimanakah kaedah fizikal yang boleh kita gunakan untuk mengasingkan kembali campuran? Okay. Tengok di sini. Teknik-teknik pengasingan ataupun teknik-teknik ataupun kaedah fizikal. Okay? Teknik pengasingan ataupun kaedah fizikal yang digunakan untuk mengasingkan campuran. Okay. So, kita akan belajar selepas ni semua teknik ni. Okay. Yang pertama, kaedah penurasan. Okay. Penurasan adalah kaedah fizikal. Awak dah belajar sekolah rendah. Penyulingan. Okay. Penyulingan juga kaedah fizikal. Pemisahan menggunakan magnet. Okay. Kita gunakan magnet untuk mengasingkan dua unsur, ini adalah kaedah fizikal. Pengenapan, pengapungan, kromatografi dan penapisan. Okay? Lepas ni kita akan tengok lebih detail tentang benda ni. Baik, sekarang kita nak belajar dulu kaedah yang pertama iaitu penurasan. Okay? Baik, waktu bila kita nak gunakan kaedah penurasan untuk mengasingkan campuran? Okey, sekarang ni katakan awak diberi satu campuran pasir dan air. Okey, pasir dan air. Okey, pasir dan air ialah campuran yang terdiri daripada pasir iaitu bahan yang tidak boleh melarut dan air iaitu bahan yang memang melarut. Okey. Jadi, bila awak dapat satu campuran yang terdiri daripada bahan yang tidak boleh larut seperti pasir dan air, kita boleh guna kaedah penurasan. Ataupun awak dapat campuran seperti macam serbuk besi, okay, serbuk besi dan air, serbuk besi yang besar-besar. Contoh serbuk besi yang besar-besar. Okay, serbuk besi yang besar-besar dan air, awak nak pisahkan melalui penurasan pun boleh. Okay. Jadi kita mesti ada satu benda yang tak larut, okay, satu bahan yang tak larut, air. Okay, bahan tak larut dan air, itu kita gunakan penurasan. Okay, macam mana prosedur dia? Okey, yang ini kita sediakan ada seperti ini, maknanya kita ada kertas turas, okey, kertas turas macam ni kita lipat, okey, lipat, masukkan dekat dalam corong turas, okey. Kemudian kita akan tuangkan campuran tadi, campuran pasir dan air tu kita tuangkan ke dalam corong turas. Okey, tengok prosedur, tuangkan campuran ke dalam kertas turas berbentuk kon di dalam corong turas. Pemerhatian, pepejal yang tidak terlarut akan terperangkap pada kertas turas manakala cecair dikutip sebagai hasil turasan. Okey, jadi bila kita tuang campuran pasir dan air, okey, apa yang kita dapat ialah pasir akan terperangkap di dalam ini, okey, di dalam kertas turas, di dalam corong turas. Air akan turun ke bawah di dalam bikar. Okey, jadi sekarang kita sudah pun mengasingkan campuran pasir dan air melalui kaedah fizikal iaitu penurasan. Okey.
Baik, sekarang saya nak terangkan tentang kaedah yang kedua iaitu kaedah penyulingan. Tadi kita belajar kaedah penurasan. Okey, kaedah penurasan kita gunakan kaedah itu untuk mengasingkan campuran yang ada bahan yang tidak larut. Contohnya pasir dan air, pasir tak larut. Kita nak asingkan daripada air, kita lakukan penurasan. Baik, katakanlah awak diberi situasi campuran yang kedua-dua bahannya telah melarut. Okey, contohnya arak. Okey, arak tu kita tuang ke dalam secawan air. Okey, arak ataupun alkohol dituang ke dalam secawan air. Okey, jadi kalau kita turas, kita tak akan dapat asingkan alkohol dan air sebab alkohol itu larut dalam air. Jadi, apakah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran yang mana alkohol dan air itu sama-sama telah melarut? Okey, jadi kaedah yang sesuai di sini ialah penyulingan. Okey, jadi kaedah penyulingan kita gunakan untuk cecair yang bergabung, yang telah bergabung secara fizikal, campuran yang bergabung secara fizikal yang mempunyai takat didih yang berbeza. Takat didih berbeza. Macam alkohol, takat didih dia rendah. Air takat didih dia 100 darjah Celsius. Jadi bila takat didih berbeza, kita gunakan kaedah penyulingan. Baik, tengok nombor 1. Macam mana cara nak buat? Yang pertama, pendidihan di dalam kelalang penyulingan. Okey, apa cara dia? Okey, kat sini dia buat larutan garam dan air. Okey. Larutan garam mendidih di dalam kelalang penyulingan dan air bertukar menjadi wap air. Wap air naik ke atas dan mengalir masuk ke dalam kondenser Liebig. Okey, ini ialah kelalang penyulingan. Okey, awak masukkan larutan garam di sini. Kalau awak ada larutan alkohol dan air, awak masukkan alkohol dan air itu di sini. Okey, campuran alkohol dan air itu awak masukkan di sini. Okey, tak kisahlah apa-apa pun campuran, awak masukkan di sini dulu. Okey, masukkan ke dalam penyulingan. Lepas tu apa nak buat? Awak kena pasang api, ni dia penduduk Bunsen. Awak pasangkan api sampai dia mendidih. Okey, jadi dua larutan berbeza yang kita campurkan tadi, yang takat didih rendah. Okey, yang takat didih rendah, dia akan bertukar menjadi wap air terlebih dahulu. Okey, jadi bila berubah menjadi wap air, dia akan naik ke atas dan dia akan masuk ke dalam sini. Okey, jadi kat sini apa nama dia? Namanya adalah kondenser Liebig. Okey, kondenser Liebig. Okey, kondenser Liebig ni, di dalam ini akan berlaku satu proses namanya proses kondensasi. Itu sebabnya namanya kondenser. Sebab dalam ini berlaku proses kondensasi. Okey, kondensasi di dalam kondenser Liebig. Nombor 2. Air sejuk yang mengalir di dalam kondenser Liebig menyejukkan wap air dan mengkondensasikan wap air kepada cecair. Baik, sekarang ni kondenser Liebig ni dia punya bahagian dia dalam dia ni akan ada air yang sentiasa masuk. Awak nampak kat sini air masuk. Jadi air akan sentiasa masuk daripada bawah. Dengar air masuk daripada bawah kondenser Liebig dan dia akan keluar daripada atas kondenser Liebig. Okay, jadi bila air masuk daripada bawah dan keluar daripada atas, maknanya kondenser Liebig akan sentiasa penuh dengan air. Okay, jadi wap air tadi, kat sini berlaku proses pendidihan kan dalam kelalang penyulingan. Okay, pendidihan tadi, wap air akan terhasil dan masuk ke sini. Okay, jadi wap air yang panas bila masuk ke dalam kondenser Liebig, dia akan menjadi sejuk. Okay, bila sejuk berlakulah proses kondensasi. Okay, dia sejuk kerana ada air masuk dan keluar. Okay, so air masuk dan air keluar dia akan menyejukkan wap air yang masuk ke dalam kondenser Liebig. Jadi bila dia sejukkan wap air, kondensasi berlaku, wap air akan bertukar kembali menjadi air, jadi air akan terkumpul di dalam bikat. Okay, tengok nombor 3. Pengumpulan hasil sulingan. Jadi air tulen yang mengalir keluar dari kondenser Liebig dikumpulkan. Okay, jadi kat sini adalah hasil sulingan. Okay, proses ni namanya proses penyulingan kan. Jadi hasil sulingan akan terkumpul di dalam bikat. Okay, jadi ini, dengan cara ini, kita dapat mengasingkan apa-apa campuran. Kalau larutan garam, maknanya terkumpul di sini, garam akan terkumpul di dalam kelalang penyulingan. Sebab garam tak akan naik ke atas. Okay? Kalau kita gunakan campuran alkohol dan air,
alkohol yang akan naik. Kenapa alkohol naik? Kerana alkohol takat didih dia lebih rendah. Jadi alkohol akan naik, alkohol akan terkumpul di sini. Baik, nombor 4, baki sulingan. Larutan garam menjadi semakin pekat jika penyulingan diteruskan ke sulingan, iaitu garam akan tertinggal di dalam kelalang penyulingan. Ini yang saya terang tadi. Jadi garam akan tertinggal di sini. Ataupun kalau kita gunakan campuran alkohol dan air, alkohol akan naik berkumpul di sini, air kekal tinggal di kelalang penyulingan. Ataupun katakan kita guna campuran air Milo, okey, kita gunakan air Milo, air akan naik di sini, okey, kumpul di sini, Milo akan tertinggal di dalam kelalang penyulingan. Baik, tadi saya dah terang tentang kaedah penyulingan, okey, kaedah penyulingan. Yang ini pun samalah kaedah penyulingan, cuma susunan radas, okey, susunan radas dia lebih mudah, okey, lebih mudah. Sama juga kita ambil campuran, okey, apa-apa campuran, di sini diberi campuran air dan pewarna makanan. Kita campurkan dan kita didihkan. Okey, didihkan ialah unsur yang mempunyai takat didih yang lebih rendah ataupun sebatian yang mempunyai takat didih yang lebih rendah, dia akan naik dahulu. Okey, dia akan menjadi wap air dan naik dahulu dan akan terkumpul di sini. Okey, bila sampai sini dia akan berlakulah proses kondensasi. Okey, kenapa wap air itu terkondensasi di sini? Kerana di sini adalah kawasan yang sejuk. Okey, awak nampak ada ketulan ais, ada air sejuk. Okay, jadi bila masuk ke kawasan yang sejuk, wap yang panas akan terkondensasi. Maknanya kita akan dapat kumpulkan, kita akan dapat asingkan larutan yang mempunyai takat didih yang lebih rendah. Jadi larutan yang takat didih lebih tinggi akan tertinggal di dalam tempat yang asalnya. Okay, jadi prosedur dia, panaskan campuran sehingga ke takat didih, kemudian wap cecair disejukkan, bahan yang larut akan tertinggal di dalam tabung uji yang dipanaskan, manakala cecair dikutip sebagai hasil sulingan. Okay, garam terlarut dan air, lumpur dan air. Okay, samalah, okay, cerita yang sama tadi. Baik, seterusnya kita guna kaedah fizikal yang seterusnya ialah penggunaan magnet. Okay, bilakah kita nak guna magnet? Okay. Katakan awak diberi campuran, okay, campuran serbuk besi dan pasir. Kita tahu besi ini dia akan tarik kepada magnet. Okay, jadi bila kita dapat campuran satu logam, okay, logam yang tertarik kepada magnet dengan satu lagi unsur ataupun sebatian yang tidak tertarik kepada magnet, maknanya kita boleh gunakan penggunaan magnet sebagai cara ataupun kaedah untuk mengasingkan campuran. Okay. Tengok kat sini prosedur dia. Dekatkan magnet kepada campuran. Okay, jadi kita ada campuran serbuk besi dan pasir. Kita ambil magnet, kita bawa dekat dengan campuran serbuk besi dan pasir. Apa yang akan berlaku di sini? Bahan magnet seperti besi akan ditarik kepada magnet. Jadi semua besi akan tertarik kepada magnet. Jadi apa yang tertinggal di bawah ini? So di bawah yang tinggal hanyalah pasir. Jadi sekarang kita sudah pun mengasingkan besi dan pasir. Okay? Contoh yang boleh kita buat serbuk besi dan serbuk sulfur. Okay? Jadi kita letakkan magnet dekat campuran besi dan sulfur. Semua besi tertarik kepada magnet. So sulfur akan terasing. Kemudian besi dan pasir seperti contoh ni. Okay? Jadi sangat senang penggunaan magnet. Baik, seterusnya kaedah fizikal seterusnya ialah pengenapan. Okey. Macam mana cara nak guna kaedah pengenapan? Okey. Kaedah pengenapan kita gunakan untuk campuran yang berbeza ketumpatan. Okey. Yang berbeza ketumpatan. Apa contohnya? Contohnya campuran tanah. Okey. Katakan kita ambil tanah, okey, ambil tanah, kita campurkan dengan air. Okey, campurkan tanah dengan air. Lepas tu kita kacau. Okey, kita masukkan tanah, macam inilah campuran tanah dan air. Kita masukkan dalam bika dan kita kacau. Okay. Lepas tu, kita biarkan bika ni seketika. Okay. Bila kita biar seketika, apa yang berlaku? Tanah yang lebih tumpat, okay, tanah yang lebih tumpat akan tenggelam ke dasar. Okay, dia akan tenggelam ke dasar. Okay. Jadi, tanah yang lebih tumpat akan tenggelam ke dasar. Bila dia tenggelam sahaja, dia duduk di dasar kat bawah sini. Jadi sekarang kita boleh tuangkan air tu. Okay? Jadi kita akan tuangkan air masuk ke dalam bekas yang lain.
Jadi yang tertinggal akhirnya di dalam bikar yang asal hanyalah tanah. Okey. Jadi prosedur biarkan pepejal termendak ke dasar bekas. Kemudian tuangkan air ke dalam bekas lain. Pemerhatian cecair yang lebih jernih dapat diasingkan daripada mendakan. Contoh tanah dan air. Tepung jagung dan air boleh. Okey, kita ambil campuran tepung dan air. Okey, tepung jagung. Kita kacau. Okey, lepas tu kita ambil campuran tu, kita letak bekas dia di atas meja. Okey, biarkan je. Bila kita biar lama-lama, tapi yang lebih dia akan termendak di bawah. Macam tu lah. Dia termendak di bawah. Okey, selepas tu kita angkat bikar tu perlahan-lahan, kita tuangkan air dia ke luar. Jadi bila air tu keluar, hanya tepung jagung tertinggal di bawah. Okey. Kalau awak nak buat pasir dan campuran pasir dan air pun boleh juga untuk kaedah ni sebenarnya. Okey. Jadi biarkan campuran pasir dan air tu termendak. Okey. Pasir yang lebih tumpat akan termendak di bawah. Kemudian awak tuang perlahan-lahan. Okey. Macam tu. Sama juga. Boleh je. Baik, seterusnya kaedah pengapungan. Okay. Kaedah pengapungan sama juga, okey, sama juga. Kita boleh gunakan untuk campuran yang berbeza ketumpatan. Okey, yang berbeza ketumpatan. Okey, contoh kat sini, kita ada campuran habuk kayu, air dan pasir. Okey, jadi dia bercampur, kita nak asingkan dia. Sekarang asingkan macam mana? Lepas kita dapat campuran tu, kita letakkan campuran tu, bekas tu kita letakkan di atas meja. Okey. Jadi yang kurang tumpat, okey, maaf, yang kurang tumpat seperti habuk kayu, dia akan terapung di atas sebab dia kurang tumpat. Di air tengah-tengah ni macam biasa, dia akan kekal macam ni. Kemudian pasir yang lebih tumpat akan termendak di bawah. Okey, dia akan turun ke bawah. Jadi prosedur, campurkan air ke dalam bikar yang berisi pasir dan habuk kayu. Pemerhatian, habuk kayu yang kurang tumpat terapung di permukaan air. Pasir yang lebih tumpat tenggelam di dalam air. Contoh habuk kayu dan pasir macam ni, dan minyak dan air. Okay, minyak dan air pun boleh kita buat kaedah pengapungan. Okay, yang kurang tumpat akan duduk di atas, yang lebih tumpat di bawah. Jadi sekarang ni kita sudah pun mengasingkan campuran ini dengan kaedah fizikal. Okey, sekarang kita sambung lagi kaedah fizikal seterusnya iaitu kromatografi. Okey, baik, kromatografi ini kita boleh gunakan kertas turas, okey, untuk aktiviti ni ataupun kertas lain pun boleh. Okey, kertas HP lain, kertas pun boleh sebenarnya. Okey, sekarang ni kita akan susun radas seperti ini. Okey, susun radas seperti ini. Okey, kita akan letakkan tompok dakwat. Okey, kita gunakan ini untuk mengasingkan warna. Okey, mengasingkan warna. Okey, kita ambil, katakan kita ada marker pen. Okey, marker pen warna hitam ataupun mungkin warna merah. Okey, kita ambil satu warna, kita letak di sini. Okey, saya letak di sini. Kemudian hanya hujung kertas turas tu sedikit sahaja kita rendamkan ke dalam air. Okey, dia akan terendam di dalam air seperti ini. Okey, kemudian apa yang berlaku ni, air tu akan menyerap, okey, akan diserap oleh kertas turas tu. Okey, jadi air tu akan terserap dan bergerak ke atas. Jadi pergerakan air itu akan mengasingkan pigmen-pigmen warna yang di dalam dakwat itu. Okey? Tengok prosedur. Celupkan hujung sejalur kertas turas yang dititiskan tompok pewarna ke dalam air. Okey? Awak guna pewarna makanan pun boleh. Awak nak guna marker pen punya ink pun boleh. Boleh semua boleh. Pemerhatian, air diserap dari bawah ke atas melalui tindakan kapilari. Okey, ini namanya tindakan kapilari. Okey, dia akan serap air. Pigmen warna di dalam pewarna melarut dalam air dan bergerak bersama air pada kadar yang berbeza. Contoh pigmen dakwat ataupun pigmen pewarna makanan. Okey, yang ini awak cubalah buat di rumah. Okey, awak guna kaedah yang begini sahaja. Awak titiskan satu dakwat, okey, ataupun satu pewarna makanan di hujung sini. Hujung dia ni awak rendamkan sedikit dalam air. Kemudian awak biarkan kertas tergantung seperti ni. Nanti air tu akan diserap oleh kertas. Jadi bila air tu bergerak, dia akan bawa pigmen warna dan dia akan pecahkan warna-warna berbeza naik ke atas. Okey. Jadi kalau banyak warna digunakan, awak akan tengok ada banyak warna terhasil di sini. Okey. Itu adalah pigmen warna yang telah diasingkan. Okey. Baik, sekarang kita nak sambung lagi. Okey, sambung lagi
Macam manakah cara mengasingkan garam daripada campuran pasir dan larutan garam? Okay, katakan kita dapat satu campuran. Okay, satu campuran. Dalam campuran tu ada pasir dan dalam campuran tu ada juga larutan garam. Okay, macam inilah air ni. Okay, air dalam bikar ni. Okay, dalam bikar ni ada garam yang melarut dan juga ada pasir. Ya. Jadi macam mana kita nak asingkan air, garam dan pasir daripada satu bikar? Okay? Jadi untuk kaedah ini, untuk situasi begini, kadang-kadang kita perlu gunakan lebih daripada satu kaedah fizikal. Okey, tengok di sini. Mula-mula apa yang kita buat dengan campuran air, garam dan pasir? Okey. Sekarang, oleh kerana kita tahu pasir tidak larut, okay, pasir akan mendap di bawah. Okay, dia lebih tumpat, dia akan mendap di bawah. Okay, sekarang ni kita kacau-kacau campuran ni, kemudian kita tuang ke dalam corong turas. Jadi kita lakukan kaedah penurasan dahulu. Okay, bila kita tuang, garam, larutan garam dan air akan terkumpul di bawah. Okay, larutan garam. Okay, maknanya garam dan air akan terkumpul di bawah. Baik, apa yang akan terkumpul di dalam corong turas? Yang terkumpul di sini hanyalah pasir. Okay, jadi sekarang kita sudah pun mengasingkan pasir daripada campuran garam dan air. Okey, sekarang kat sini kita nak asingkan pula. Okey, so garam dan air di sini, larutan garam. Okay, apa kita nak buat? Okey, dikata isikan sebuah bikar dengan air, tuang campuran pasir dan garam ke dalam bikar, kacau untuk melarutkan garam dalam air, kemudian turaskan campuran pasir dan larutan garam, ini saya dah terangkan tadi, kemudian tuang larutan garam ke dalam mangkuk penyejat. Okey, sekarang panaskan larutan sehingga air terjejat. Okey, sekarang kita ambil larutan garam ni, kita masukkan pula ke dalam mangkuk penyejat. Okey, kita didihkan. Jadi bila kita didihkan, air akan tersejat. Okey, jadi air bertukar menjadi wap air. Jadi semua air akan naik ke atas, air akan tersejatlah, hilang. Okey, jadi wap air jadi hilang. Okey, apa yang akan tertinggal di dalam mangkuk penyejat akhirnya? Okey, so akhirnya apabila semua air telah mendidih, apabila air semua telah bertukar menjadi wap air, hanya garam. Okey, hanya garam. Okey, garam yang tertinggal. Okey. Jadi hanya garam yang tertinggal. Jadi garam akan di dalam mangkuk penyejat. Okey. Jadi pasir terkumpul di sini. Okey, pasir terkumpul di dalam ni. Air akan tersejat menjadi wap air, hilang. Garam yang terkumpul di sini. Jadi untuk asingkan campuran garam, pasir dan air, kita boleh gunakan dua kaedah fizikal yang berbeza. Okey? Okey, kita sambung lagi. Mengasingkan garam daripada campuran pasir dan larutan garam. Okey, jadi ini adalah benda yang sama tadilah. Okey, jadi garam, pasir dan air lah. Okey, jadi sama juga mula kita turaskan. Okeylah penurasan. Pasir tertinggal, kita akan dapat larutan garam, maknanya air dan garam. Kemudian kita akan didihkan. Okey, didihkan. Jadi semua air bertukar menjadi wap air. Yang tertinggal di bawah hanyalah garam. Okey, jadi pemerhatian pasir tertinggal di dalam corong turas. Manakala larutan garam terkumpul di dalam bikar. Okey, larutan garam terkumpul dalam bikar. Kemudian apabila larutan garam dipanaskan, okay, di sini air tersejat, sisa warna putih tertinggal dalam mangkuk penyejat, sisa putih ialah garam. Di sinilah garam. Kesimpulan, campuran pasir dan larutan garam boleh diasingkan melalui kaedah penurasan. Ya? Okey, baik. Jadi ini adalah kaedah pengasingan campuran. Okey, inilah semua kaedahnya. Yang pertama penurasan. Okey, yang kedua penyulingan. Okey, penyulingan ini bukan gambar penyulingan gambar yang tertunjuk di tertera ni, ini bukan gambar penyulingan yang sana ni lain ni. Okey, tapi gambar tu pula yang keluar tak apalah. Okey, seterusnya kaedah menggunakan magnet. Okey, menggunakan magnet ini bukan penggunaan magnet ini pengampungan kemudian pengenapan, ini penyulingan. Ini penyulingan. Kemudian kaedah pengampungan, ini penggunaan magnet yang gambar dah tertukar-tukar. Ini pengampungan tadi yang tadi gambar tadi. Kemudian kromatografi. Ini penyejatan kromatografi lain. Okey, jadi yang awak kena tahu ni lah. Gambar ni gambar dengan tulisan tak saya silap Ini penurasan, penyulingan, menggunakan magnet, pengenapan, pengampungan, kromatografi. Ini semua adalah kaedah pengasingan campuran.
Okey. Baik, untuk kerja rumah, saya minta awak, okey, saya nak minta awak semua buat buku SPS ya. Muka surat 84, 85, 86. Alright, itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Terima kasih semua. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.